Assalamualaikum semua anak-anak yang dikasihi dan ibu bapa. Okey, untuk 20 hari bulan 1 2021 ni kita hanya akan ulang kaji saja dulu tajuk tahun 1. Diharap anak-anak dah bersedia untuk sesi persekolahan 2021 ni. Tapi maaflah, kita hanya dapat berjumpa di alam maya ni je lah. Okey, sama-sama kita berdoa supaya pandemik ni akan berakhir dengan segera dan anak-anak semua boleh datang ke sekolah macam biasa. Okey. Okey, kita akan teruskan dengan slide-slide yang seterusnya nanti. Okey, bye. Baik anak-anak, untuk tahun 1 tempoh hari atau lepas, anak-anak telah pun belajar tajuk-tajuk yang disenaraikan ni. Anak-anak boleh rujuk buku teks yang masih ada pada anak-anak. Pertama, anak-anak belajar tentang kemahiran saintifik. Kita ada 3 kemahiran saintifik. Kemudian yang kedua, kita ada peraturan bilik sains. Tajuk ketiga, benda hidup dan benda bukan hidup. Tajuk keempat, manusia. Tajuk kelima, haiwan. 6, tumbuhan. 7, magnet. 8, penyerapan. 9, bumi. 10, asas binaan. Okey, kita akan ulang kaji hari ini sedikit saja. Saya akan sentuh sikit-sikit je. Okey, untuk refresh balik ingatan ataupun memori anak-anak untuk tajuk-tajuk ini. Untuk kemahiran proses sains, anak-anak hanya perlu tahu tentang 2 sahaja kemahiran proses sains, iaitu memerhati dan berkomunikasi. Untuk memerhati, anak-anak dah tahu tentang 5 deria yang kita ada, iaitu sentuhan, hidu, penglihatan, pendengaran dan juga rasa. Okey, jadi untuk memerhati kita perlukan 5 deria ni dan sangat penting dalam proses sains. Okey, yang kedua berkomunikasi. Berkomunikasi tu maksudnya anak-anak boleh membaca, boleh dapat maklumat daripada gambar, daripada perbualan ataupun daripada pembacaan. Okey. Ini pula adalah kemahiran manipulatif. Kemahiran manipulatif ni lebih kepada kemahiran anak-anak semasa berada di dalam makmal untuk uji kaji. So, yang pertama ialah menggunakan alatan dan bahan sains. Yang kedua, mengendalikan spesimen. Macam mana anak-anak mengendalikan benda-benda yang hidup sebagai spesimen. Kemudian membuat lakaran. Lakaran ni ialah lukisan lah, senang cerita. Dan yang keempat, membersihkan alatan. Bagaimana anak-anak membersihkan alatan selepas menggunakan alatan tersebut dan seterusnya menyimpan alatan tersebut dengan baik di tempat yang sepatutnya. Okey, ini adalah peraturan bilik sains. Peraturan bilik sains sama seperti mana-mana bilik sains pun. Okey, antaranya ialah beratur sebelum masuk, tunggu kebenaran guru untuk masuk, tidak boleh bermain, berlari, tidak boleh makan, kemudian tak boleh bazir air dan elektrik. Okey. Okey, benda hidup. Antara contoh benda hidup adalah manusia, haiwan dan tumbuhan. Contoh benda berhidup ialah kereta, robot dan batu. Okey, ciri-ciri benda hidup pula. Macam mana kita nak tahu benda tu hidup atau tidak? Kita kena jawablah soalan-soalan, iaitu adakah benda tersebut memerlukan air dan makanan? Adakah benda tersebut bergerak? Adakah benda tersebut membiak? Adakah benda tersebut membesar? Dan adakah benda tersebut bernafas? Jika jawapan untuk kelima-lima ciri ini adalah ya, maka benda tersebut adalah benda hidup. Dan jika jawapan untuk kelima-lima soalan ini adalah tidak atau salah satu daripada jawapannya adalah tidak, maka benda tersebut adalah benda bukan hidup. Okay, kita pergi pada tajuk seterusnya, iaitu urutan benda hidup mengikut saiz. Okay, seperti contoh di bawah, kita ada gajah, seladang, rusa, kucing dan tikus. Okay. Susunan haiwan-haiwan ini mengikut urutan saiz daripada kecil kepada besar ialah tikus, kucing, kemudian rusa, seladang dan akhir sekali yang paling besar adalah gajah. Okey, jika mengikut urutan saiz daripada besar kepada kecil pula, kita susun sahaja sebaliknya, iaitu gajah, seladang, rusa, kucing hutan dan akhir sekali yang paling kecil ialah tikus. Okey, cuba anak-anak susunkan pula tumbuhan di atas mengikut urutan saiz kecil kepada besar. Okey, kita akan dapat rumput, seterusnya padi, diikuti pokok pisang dan akhir sekali yang paling tinggi adalah pokok kelapa.
Berikut pula adalah keperluan asas benda hidup. Makanan, udara dan air adalah keperluan asas benda hidup. Tumbuhan tidak memerlukan makanan kerana tumbuhan membuat makanannya sendiri. Manusia dan haiwan memerlukan makanan untuk mendapatkan tenaga. Udara pula diperlukan oleh tumbuhan untuk bernafas dan membuat makanan. Manakala manusia dan haiwan pula memerlukan udara untuk bernafas. Tumbuhan memerlukan air untuk membuat makanan. Manakala air diperlukan oleh manusia dan haiwan untuk menghilangkan dahaga. Selain makanan, udara dan air, manusia dan haiwan juga perlu tempat berlindung untuk berlindung daripada hujan dan panas serta daripada bahaya. Contohnya situasi sekarang ini. Manusia ataupun kita semua lebih selamat untuk berada di dalam rumah untuk mengelakkan daripada dijangkiti oleh COVID-19. Apa yang akan berlaku sekiranya manusia dan haiwan tiada tempat perlindungan? Manusia dan haiwan akan mati kerana terdedah kepada cuaca dan bahaya ini. Tajuk seterusnya adalah haiwan. Apa yang kita perlu belajar tentang haiwan mula-mula adalah bahagian tubuh haiwan. Anak-anak boleh lihat di sini ada 6 contoh haiwan yang cikgu sediakan, iaitu badak sumbu, burung helang, arnab, ikan, gajah dan lembu. Anak-anak boleh perhatikan sendiri di sini, terdapat haiwan yang mempunyai bahagian tubuh yang sama dan ada juga haiwan yang mempunyai bahagian tubuh yang berbeza. Okey, bahagian-bahagian tubuh ini ada kepentingan dan kegunaannya pada haiwan tersebut. Contoh, untuk badak sumbu. Badak sumbu dia ada tanduk dan ataupun sumbu kita panggil. Dia untuk melindungi diri dia. Okey. Manakala untuk helang pula dia ada sayap supaya dia boleh terbang dan mempunyai kuku kaki yang tajam untuk mencengkam mangsa dia. Kemudian arnab dia mempunyai bulu halus yang tebal untuk mengelakkan dia daripada berasa sejuk dan mempunyai telinga yang panjang supaya dia boleh mendengar dengan baik. Manakala ikan pula mempunyai sisik dan sirip. Sirip membantu ikan untuk berenang. Gajah mempunyai belalai yang panjang supaya dia mudah untuk mencapai bahagian tumbuhan yang tinggi dan mempunyai gading sebagai perisai dia ataupun sebagai senjata dia. Okay. Kemudian lembu pula juga mempunyai tanduk untuk menjadi senjata. Okay. Menjadi senjata supaya dia dapat mengelakkan daripada musuh. Seterusnya kita belajar tentang tumbuhan. Berikut adalah bahagian tumbuhan dan juga kepentingannya. Pada tumbuhan, pada asasnya, kita ada bunga, daun, batang dan akar. Kepentingan bunga adalah ia akan menjadi buah. Okey, semua pokok yang berbuah mempunyai bunga. Tapi tidak semua pokok yang berbunga mempunyai buah. Okey, daun pula adalah untuk membuat makanan, iaitu proses fotosintesis. Batang pokok pula fungsinya ada dua. Yang pertama, mengangkut makanan yang dihasilkan oleh daun ke seluruh tumbuhan dan juga mengangkut nutrien dan air dari akar ke daun. Akar pokok juga mempunyai dua kepentingan, iaitu yang pertama, menyerap air dan nutrien daripada tanah dan menyokong pokok daripada tumbang. Tumbuhan mempunyai ciri bahagian yang berbeza. Yang pertama, bunga. Ada pokok ataupun ada tumbuhan yang berbunga dan ada juga tumbuhan tidak berbunga. Contohnya, tumbuhan berbunga adalah pokok teratai. Manakala tumbuhan tidak berbunga pula adalah paku pakis. Batang. Ada tumbuhan yang mempunyai batang berkayu dan ada juga tumbuhan mempunyai batang tidak berkayu. Contohnya pokok durian. Pokok durian mempunyai batang berkayu. Manakala pokok betik pula mempunyai batang tidak berkayu. Seterusnya, urat daun. Urat daun ada dua jenis, iaitu urat daun jenis jejala dan urat daun selari. Pokok bunga raya adalah contoh jenis urat daun jejala. Manakala pokok pandan pula adalah contoh pokok yang mempunyai jenis urat daun selari. Akar.
Akar tumbuhan juga ada dua jenis, iaitu akar tunjang dan akar serabut. Pokok-pokok yang besar kebiasaannya mempunyai akar tunjang, manakala pokok-pokok seperti pokok pandan, rumput, serai mempunyai akar serabut.